Okey, kita perkenalkan buku ini hari ini. Tajuknya Orang yang Mengalihkan Zaman. Ini satu buku yang tidak begitu tebal, nipis sahaja, tetapi kandungannya amat kaya. Okey, kita tengok di dalam. Buku ini mengandungi dua mesej yang disampaikan oleh Dikbang Witness Lee kepada sekumpulan pemuda di Hong Kong pada musim luruh tahun 1957. Dan isi kandungan buku ini menunjukkan kepada kita perlu adanya orang yang mengalihkan zaman, menerusi teladan Samuel dan Daniel serta 3 orang sahabatnya. Buku ini menunjukkan bagaimana orang sebegini menjadi anti kesaksian dalam zaman yang jatuh ini demi kekuasaan Tuhan dan ekspresi Tuhan, serta ciri-ciri orang yang mengalihkan zaman. Semoga Tuhan memberkati segenap pembaca buku ini agar menjadi orang muda yang berkeazaman besar dan mempersembahkan diri secara rela hati kepada Tuhan untuk mengalihkan zaman ini. Okey, dalam bab 1 dia memberitahu kita perlu adanya orang yang mengalihkan zaman. Dan di sini dia kata, hari ini kita akan melihat bagaimana orang muda boleh menjadi berguna di tangan Tuhan untuk mengalihkan zaman. Tuhan khususnya menggunakan orang muda untuk mengalihkan zaman. Kita harus sedar bahawa Tuhan sentiasa melakukan gerakan pengalihan zaman di bumi. Ketika Tuhan bekerja di bumi, dia melakukannya zaman demi zaman. Tuhan perlu melakukan gerakan pengalihan zaman kerana orang yang digunakan oleh Tuhan pada sesuatu zaman itu telah jatuh dan tidak dapat mencapai matlamatnya lagi. Hal ini menyebabkan Tuhan terpaksa mengalihkan zaman itu, yakni mengadakan permulaan baru supaya dia dapat melakukan apa yang diingininya dalam zaman yang baru. Dalam Wasiat Lama, kita dapat melihat banyak peristiwa sebegini. Pada satu masa, Tuhan akan memulakan zaman yang baru dengan melakukan sesuatu menerusi orang tertentu. Namun, tidak lama kemudian zaman itu jatuh dan mundur disebabkan kejatuhan manusia. Malahan zaman itu jatuh sehingga Tuhan tidak mempunyai jalan pada manusia di bumi dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akibatnya, Tuhan terpaksa memulakan satu zaman yang baru. Hanya dengan membawa maksud zaman baru, barulah Tuhan dapat meneruskan kerjanya. Malangnya, zaman yang baru ini juga tidak kekal lama lalu jatuh lagi. Sekali lagi, Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh yang demikian, Tuhan terpaksa membawa maksud satu zaman lagi. Apabila kamu membaca Wasiat Lama, kamu akan mendapati bahawa satu zaman selepas satu zaman mula bangkit dan kemudian zaman itu jatuh. Selepas itu, satu zaman baru bangkit tetapi jatuh lagi. Lalu bangkitlah satu lagi zaman yang kemudiannya jatuh juga. Saya ingin Dikbang dan Dekak melihat bahawa pengalihan zaman selalunya dilakukan menerusi manusia. Tuhan dapat membawa masuk zaman yang baru kerana terdapat orang yang boleh digunakan Tuhan secara khusus pada penghujung zaman yang sebelumnya untuk mengalihkan zaman. Setiap kali Tuhan mengalihkan zaman, dia akan menggunakan orang muda secara khusus. 2 contoh yang amat ketara ialah Samuel dan Daniel. Dan seterusnya, pengalihan zaman adalah untuk membawa masuk kekuasaan ekspresi Tuhan. Dan tumpuan utama Tuhan dari zaman ke zaman ialah kekuasaan dan ekspresinya di bumi. Kejatuhan manusia sepanjang zaman adalah disebabkan pengulingan kekuasaan Tuhan dan kegagalan mengekspresikan Tuhan. Tuhan membangkitkan orang yang mengalihkan zaman untuk memulihkan kekuasaan dan ekspresinya. Dan di sini dia terus berkata, orang yang mengalihkan zaman ialah orang yang mempersembahkan diri secara rela hati. Dikbang dan Dekak sekalian, sekadar sedikit pengejaran rohani atau sedikit kehidupan yang warak di hadapan Tuhan memang tidak memadai untuk menjadikan kita berguna kepada Tuhan bagi mengalihkan zaman. Semua orang yang digunakan oleh Tuhan untuk mengalihkan zaman harus menjadi orang nazir. Mereka harus menjadi orang yang mempersembahkan diri secara rela hati. Saya percaya bahawa sekarang kita semua memahami maksud mempersembahkan diri secara rela hati.
Maksudnya ialah, sementara semua orang di bumi mengikut dunia dan menikmati dunia, saya mengasingkan diri daripadanya. Pengasingan ini ialah persembahan secara rela hati. Untuk mengalihkan zaman, Tuhan memerlukan orang yang mempersembahkan diri secara rela hati. Oleh itu, dalam hampir kesemua peristiwa mengalihkan zaman, Tuhan tidak menunjukkan kepada kita bahawa Roh Kudus memanggil orang yang mencari orang. Sebaliknya, Tuhan menunjukkan kepada kita bahawa setiap kali zaman beralih, kerja Tuhan adalah tersembunyi dan tidak ketara bagi manusia. Apa yang jelas kelihatan ialah persembahan manusia secara rela hati. Pada lahiriahnya, kamu tidak melihat kerja Roh Kudus pada Daniel dan 3 orang sahabatnya. Apa yang kamu nampak ialah mereka mempersembahkan diri secara rela hati. Orang muda sekalian, kamu harus melihat bahawa hari ini kesaksian Tuhan yang merangkumi kekuasaan dan kemuliaan telah dirosakkan dalam arus dunia. Oleh yang demikian, setiap orang yang digunakan Tuhan untuk mengalihkan zaman haruslah menjadi orang yang mempersembahkan diri secara rela hati dalam arus ini. Dia dapat berdiri dan mengisytiharkan kepada semua orang, saya tidak boleh mengikut arus ini. Saya harus menjadi orang yang menentang arus. Jika kamu orang yang sedemikian, maka kekuasaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan akan diekspresikan menerusi kamu. Dan dalam bab yang kedua, dia memberitahu kita ciri-ciri orang yang mengalihkan zaman. Di sini dia kata, dalam pergelutan antara Tuhan dengan syaitan, manusia menduduki tempat yang amat penting. Dalam buku Daniel, kita melihat bahawa Tuhan mempunyai rancangannya, tetapi syaitan pula cuba membuat sekatan. Tuhan hendak menyempurnakan rancangannya di bumi, tetapi syaitan cuba sedaya upaya untuk menghalang dan merosakkan rancangan Tuhan. Antara dua pihak ini, manusia mempunyai kedudukan yang istimewa. Jika manusia berdiri di atas kedudukan yang betul, rancangan Tuhan akan berjaya dan tipu muslihat syaitan akan rosak. Namun jika manusia berdiri di atas kedudukan yang salah, rancangan Tuhan akan terhalang dan tipu muslihat syaitan akan berjaya. Dan di sini dia beritahu kita ciri-ciri yang pertama, diasingkan daripada zaman yang mengikut syaitan. Okay. Saya tidak dapat habiskan semua, tetapi saya poinkan isi kandungan yang saya nikmati dan penting. Di sini ciri yang kedua, menggabungkan diri dengan hasrat hati Tuhan menerusi sabda Tuhan. Sini Dek Bang Lee kata, saya percaya bahawa banyak Dek Bang dan Deka muda sentiasa membaca Bible. Namun saya bimbang bahawa ketika kamu membaca Bible, Bible kekal sebagai Bible dan kamu masih lagi kamu. Bible tidak dapat mempengaruhi kehidupan kamu dan kamu tidak menggabungkan diri dengan Bible. Keadaan kamu ini menyatakan bahawa kehidupan kamu semua sekali berasingan dengan Bible. Orang begini tidak dapat mengalihkan zaman. Bahkan tidak dapat menjadi anti kesaksian bagi Tuhan dalam zaman yang jatuh ini. Orang yang ingin menjadi anti kesaksian bagi Tuhan harus membaca sabda Tuhan, menyentuh hasrat hati Tuhan, menerusi sabda Tuhan, dan menggabungkan diri dengan hasrat hati Tuhan. Dan seterusnya, ciri yang ketiga, bekerja sama dengan Tuhan, menerusi doa ya. Okay. Dan yang keempat, tidak mementingkan nyawa sendiri. Daniel dan sahabatnya dan juga Samuel dan semua tokoh-tokoh yang mengalih zaman tidak mementingkan nyawa mereka sendiri. Dan akhirnya Dek Bang Witness Lee di akhir katanya dia kata, Dek Bang dan Deka yang muda sekalian, saya mempunyai perasaan yang mendalam di hadapan Tuhan bahawa kali ini Tuhan mahu saya membicarakan kata-kata ini dengan kamu. Kamu harus melihat bahawa hari ini semua orang di bumi telah mengikut syaitan. Tuhan ingin memperoleh orang muda secara mutlak pada zaman ini, supaya dia dapat menggunakan mereka untuk mengalihkan zaman. Saya percaya bahawa setiap orang yang telah menerima rahmat Tuhan pada hari ini pasti akan memberi respons kepada perkara ini. Saya percaya bahawa mereka ini pasti ingin menyentuh hasrat hati Tuhan.
menjadi orang yang mempersembahkan diri secara rela hati, yakni orang nazir, dan digunakan oleh Tuhan dalam zaman yang semakin hari semakin jatuh ini untuk menjadi anti kesaksian. Sekian. Okey, ini adalah satu buku yang bagus, namun nipis, tetapi kepada semua pemuda-pemudi, remaja-remaja di luar, saya ataupun kami menggalakkan kamu boleh membaca sabda-sabda ini. Dan ingat, kita perlu menjadi anti kesaksian pada zaman yang korup ini. Dan kita berdiri di sebelah Tuhan, mengenali hasrat hatinya, bergabung dengan Dia, menjadi satu dengan Dia, dan menggenapkan hasrat hati Tuhan untuk membawa Dia balik. Puji Tuhan di mana mereka. Sekian untuk hari ini. Puji Tuhan. Amin.